Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak buat sedikit ulang kaji lah. Minggu ni dan minggu depan ya. Sebab matematik tak periksa lagi kan. Untuk minggu ni tak lagi. Jadi cikgu nak buat 2 kali ulang kaji untuk hari ni dan minggu depan. Sebagai persiapan awak lah untuk periksa ataupun untuk menjawab soalan menuju MPP ya. Okey, jadi untuk soalan ulang kaji ni, cikgu ada buat beberapa soalan. Jadi kita boleh tengok soalan ni. Okey, jadi daripada soalan ni, awak boleh rujuk buku teks untuk lebih faham lah. Ni cikgu ambil sikit-sikit je ni lah untuk rujukan kita. Okey, untuk rujukan awak mak exam ni. Nak jawab soalan modul tu lah. Jadi kalau rasa tak faham soalan yang cikgu buat ni, cikgu harap sangat supaya awak rujuk buku, okey, supaya boleh jawab dengan lebih jelas lah, boleh faham dengan lebih baik lagi. Okey, soalan ulang kaji ni ada juga yang soalan yang dekat tampak cikgu masuk sebab tahu dah memang dia ingat dah kan. Jadi cikgu buat 7 soalan dekat sini. Okey, jadi cikgu harap sangat awak view lah sekejap saya punya video ni untuk awak juga sebenarnya. Okey, bagi soalan yang pertama ni dia suruh awak nyatakan kepada nombor tunggal okey, nombor tunggal. Biasanya kita akan buat dalam bentuk piawai dah. Ni disuruh kepada nombor tunggal. Jadi dibagi dah dalam bentuk piawai. Okey, dia suruh awak buat pula kepada nombor tunggal. Nombor tunggal nombor mana? Nombor sutir je. Se je. Dia tak ada darat-darat ke benda tak ada. Okey. Jadi kalau untuk soalan macam ni senang je lah. Kalau 4.48 darat dengan 10 kuasa negatif 3. Kita tulis bawah ni lah. Okey, nombor 1. Nombor 1A 4.48 darat dengan 10 kuasa negatif 3. Jadi bila memandangkan dia adalah kuasa negatif kat situ. Okey, kuasa negatif ni. Okay, jadi kita gerak ke kiri ke kanan ke kiri sebanyak 3 kali lah sebab dia 3. 1, 2, 3. Okay, so jawapan ni sama dengan 0.0 ni kita memang letak lah. Okay, bermula dengan titik situ kan. Titik. Okay. 1, 2, 3. 0.04. Okay, 0.0048. Okey, itu jawapannya 0.0048. Inilah bentuk tunggal. Dia kata bentuk tunggal. Tu ni bentuk tunggal ni. Maknanya satu nombor je. Dia tak perlu dah dengan nombor lain. Tak ada nombor lain dah. Kalau bentuk tunggal. Boleh tak tu? Ni dah silap cikgu. Yelah soalan awak. Masa awak form 4 ni Okey. 4.48 darat dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, jadi awak gerak je lah sebanyak 3 kali. 0.0048. Okey, soalan B pula. Okey, B. Bagi sekejap tengok kita soalan je ambil. Okey. 3.1498. Okey. Darat dengan 10 kuasa 4. Okey,
Jadi bila dia kuasa 4, ini adalah kuasa yang positif. Jadi kita akan buat ke sebelah sini lah. Maknanya awak ingat bila dia kuasa negatif, nombor ni dia nilai dia semakin besar. Jadi keluar 1, 2, 3, 4 duduk situ. Okey. Maknanya hak asalnya perpuluhan kat depan ni bila idarat dengan kuasa yang positif dia akan jadi besar. Jadi 3 samalah 1, 4, 9, 8. Itulah nombor tunggal dia. Letaklah perpuluhan belakang tu. Saya nak suruh dalam angka berarti dulu. Okey, kemudian C. Okey, C ada soalan gitu. 5 perpuluhan 1, 2, 3. Okey, darat dengan 10 kuasa negatif 2. Okey, ni negatif 2. Ingat bila dia negatif, dia nombor tu semakin kecil nilai dia. Macam tu hak ni ya. Misalnya 4 tau. Jadi 0.00. Maksudnya nilai dia tu semakin kecil. So, ni ingat dia ni adalah kuasa negatif. Jadi kita bawa ke kiri. 1, 2. Sebab dia ada 2 kali. Jadi sama dengan 0.512, 3. Ni dah dalam bentuk tunggal. Okey, 2 kali kita bawa 0.0512. Ada dah itu soalan bentuk tunggal ni cikgu ingat dalam soalan PSBB lah. Awal tahun itu ke akhir tahun terlepas. Bila sebut bentuk tunggal awak pun macam ke dah tahu sebab biasa awak dalam bentuk piawai. Bentuk tunggal ni mana sutir nombor dia. Okey, itulah. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia suruh bundakan 42.56. Okey, yang A tu kepada 2 angka bererti. 2 angka bererti. So, dia akan jadi bila 2 angka bererti. Duk saya mari dah ni. Okey, bila 2 angka bererti. Okey, nombor 1. Okey, ni nombor 1. Okey, ni nombor 2. Okey, jadi kita kena tengok yang sebelah dia ni. Kita nak kena bundar, tengok sebelah dia. Jadi sebelah dia 5, jadi kat sini kita nak sampai sini je lah kan. 2 angka berarti kan. Jadi dia akan jadi 43. Tu saja. Sebab dia bundar kepada 2 nombor je. 2 nombor ni lah. 2, 1, 2. Okey. 2 nombor, 1, 2. Okey, seterusnya yang B pula. Okey, dia kata 3 angka bererti. 3 angka bererti. So, tengok kat sini tau. 1, 2, 3. Okey, sampai sini dia nak kan. Ni 1. Okey, 1. Okey, saya potong. Okey, 1, 2, 3. Maknanya sampai sini dia nak. Tapi tengok sebelah dia ni. So, sebelah dia tu adalah 6. Jadi, salin macam biasa. Hak depan ni. 42 perpuluhan. Sebab dia 6 dia kena tambah selah. Perpuluhan 6. Jadi, 2, 3. 3 nombor. Okey. Seterusnya. Abadang Maya ambil adik ni Abadang. Okey, seterusnya yang C. Okey, dia kata kepada 4 angka berarti. Okey, sama dengan. Okey, sekarang ni ada 4 nombor. 4 nombor ni. Lepas pada 6 kosong. Seru cikgu 4 cikgu kata tengok nombor 4. Tengok hak sebelah dia. Sampai 4. Tengok hak sebelah nak bundar. Sebelah dia mana saya kosong dalam benda dah. Jadi hak ni je dah. Jawapan dia. 42.56. Okey, ni je jawapan dia. Okey, untuk bundarkan. Bukan maksudnya awak kena alih titik perpuluhan titik perpuluhan tadi ni yang ketunggal ni. Bentuk tunggal, nombor tunggal. Cuma kita kena bundar nombor saja. Perpuluhan tetaplah perpuluhan. Di sini lah. Hak ni sampai sini lah. Okey. Okey. Hak ni sebab bila kata 2 angka bererti. Jadi nombor hak belakang kita dah tulis. Kita bundar dah. 43. Nombor perpuluhan kosong-kosong lah payah. Sebab dia kata nak 2 je. 2 angka bererti. Apa sampai 2 je dah. Okey, yang ni sebab
Jadi 4 utir nombor. Hak ni 3 utir nombor. Jadi hak belakang ni cikgu, hak belakang satu betul eh. Kalau kata nak pula pada 4 kosong, 4 angka. Kita kata tengok nombor tu kena tok kosong ke atau macam mana. Macam hak ni ya habis sampai sini. Sini je lah. Okey. Okey, saya bagi ringkas je lah ni sebab ni untuk ulang kaji je ni. Tapi awak penting ni kena tengok ulang kaji ni untuk awak refresh balik agak-agak soalan yang kita rasa penting lah. Okay, seterusnya. Okey, untuk soalan nombor apa pula ni? Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Ni kita buat dah ulang kaji ni rasanya. Saya buat dengan Popo habis nak buat lagi. Okey, soalan dia bagi bentuk piawai. Lepas tu dia suruh jawab dalam bentuk piawai juga lah. 6.8 darab dengan 10 kuasa 5. Awak memang dah ingat dah kuasa ni dekat kali 5 ni. Tolak dengan 4 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, nak cover Okey, bila soalan macam ni, okey, dalam bentuk piawai, awak kena ingat bentuk piawai tu macam mana. Bentuk piawai dia mesti dalam bentuk A darab dengan, ini bentuk piawai, 10 kuasa N. Ni kita panggil bentuk piawai. Bentuk piawai. Okey, jadi A ni apa? A ni nombor mesti di antara nilai dia 10. Okey. Okey, lebih besar atau sama dengan 1. 1 hingga 10 lah nombor ya. Dia boleh negatif tak ada Okey, ni nombor bentuk piawai. Kalau perlahan pun tak ada. Sebab ia kurang daripada 1 tak boleh. Okey, kalau macam ke 11, 12 pun tak boleh. Sebab ia kurang daripada 10. Ia sampai 9 je lah. Okey, kemudian N. Okey, N ni apa? N adalah integer. Integer ni boleh sama ada nombor positif atau nombor negatif. N ni. Okey, tak kisah nombor apa-apa pun. 10 ke 20 ke 15 ke 24 ke tak kisah. Okey, N tu adalah nombor integer. Okey, A ni nilai dia mesti nombor tu di antara 1 hingga 10. Okey, nampak? So, kalau hak ni, awak bila tengok gini, dia operasi tolak ni. Kena tengok betul. Dia operasi tolak. Jadi, bila dia operasi tolak, kena samakan dia punya kuasa ke atas. Okey, nak sama macam mana? Hak kecil ni samakan menjadi 5. Okey, hak kecil samakan menjadi besar. 4 ni kena samakan dengan 5. So, nampak macam ni. So, dia akan jadi sama dengan, hak depan ni tak gerak lah. Seperti biasa, 6.8 kali dia darab dengan 10 kuasa 5. Okey, tolak dengan 4 ni. Salin dulu 4. Okey, tulis dulu darab dengan 10 kuasa 5 sebab awak nak samakan dengan 5. Okey, jadi 5 nak jadi 4 nak buat ke mana? Nak jadi 4 ni. Sebab dia asal 4 tapi kita nak samakan dengan 5. 5 nak jadi 4 jadi darab dengan 10 kuasa negatif 1. Sebab 5 tolak 1 sama dengan 4. Ingat gitu 5 tolak 1 sama dengan 4. Sebab apa nak 5 kita samakan dia punya kuasa ni menjadi besar lah. Okey, bila hak ni kuasa negatif 1, jadi hak ni nombor ni dia pun kena gerakkan dia nombor tu. Nombor tu dia kena gerak. Tidak jadi 4 dah. Ia akan jadi nombor lain dah. Ia akan jadi nombor perpuluhan. Ingat tak tu awak tekad
Awak ingat tak cikgu ajar tu? Itu pun sebenarnya. Sebenarnya ajar tu awak itu. Ingat dia ada dalam bentuk tunggal. Okey, so jadi sekarang ni kita nak buang lah hot ni. Jadi kita kena gerok. Jadi sama dengan 6.8 darab dengan 10 kuasa 5. Okey, nak buang hot ni nak tinggal 5 saja. Hot ni pun kena gerok lah. Dia punya titik perpuluhan asal kat sini gerok ke depan satu. Tolak dengan 0.4 darab dengan 10 kuasa 5. Okey, lepas tu barulah kita boleh susun. Susun macam mana? Hot tolak dengan hot tolak lah. Okey, kuasa 10 kuasa ni sama dengan kuasa. Okey, buatlah golongan 6.8 tolak 0.4 barulah senang kita tolak kan. Okey, darab dengan 10 kuasa 5. Jadi awak tolak lah macam masa 6.8 tolak dengan 0.4. Dapat berapa? 6.8 tolak dengan 0.4 tekanlah kalkulator. Dapatlah 6.4 darab dengan 10 kuasa 5. Sini jawapan dia. Dalam bentuk piawan ni bentuk ni. A darab dengan 10 kuasa N. Hot ni A, hot ni 10, 5 ni adalah N. Okey, 6.4 ni adalah A. Okey, dah kali kata dalam bentuk tunggal awak alih je dah. Okey, titik perpuluhan ni sebanyak 5 kali. Okey. Nampak tak tu? Saya rasa awak cikgu harap sangatlah awak lebih nampak lah banyak kali dah kita buat. Okey, untuk yang B block. Okey, yang B. Okey, yang B soalan dia 5.23 darab dengan 10 kuasa negatif 4 tolak dengan 3 darab dengan 10 kuasa negatif. Okey, macam cikgu kata. Okey, cikgu kata kan. Kita kena sama dia punya kuasa dia ni. Nak sama menjadi ke hot besar. Jadi hot mana besar negatif 3 dengan cepat? Negatif 3 lah besar kan. Jadi hot ni kena sama ke hot ni. Kena ajar hot ni lah. Negatif 3 ni. Tak kisah dia. Dia tak payah ajar. Jadi sama dengan saling macam biasa 5.23 darab dengan nak sama dengan negatif 3 kan 10 kuasa negatif 3 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Sebab apa negatif 1? Sebab negatif 3 tolak dengan tolak dengan 1 sama dengan negatif 4 kan. Tolak dengan hak ni macam biasa 3 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Baru sama ni. Negatif 3 sama dah. Okey. Lepas sama gitu, beres lah. Kita cuma nak kena susun. Okey, sama dengan hot ni bila dah negatif 1, awak kena gerokkan titik perpuluhan dia. Okey. Nak gerok ke mana tu? Ke kiri ke kanan? Gerok ke kiri lah. So, dia akan jadi 0.523 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Baru sama. Tolak dengan 3 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, sekarang dia dah sama dah dia punya kuasa. Okey, jadi sama dengan apa kita boleh kumpul susun. 0.0523 tolak 3 kira kurungan darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, bila tolak awak akan dapat berapa? Awak akan dapat awak akan dapat berapa ni?
yang ni tolak dengan 3. Darab dengan 10 kuasa negatif 3. Tekan diri lah berapa-berapa pun. Okey, jawapan dia dalam bentuk negatif. Sebenarnya jawapan dia ada negatif, jawapan yang positif. Tapi tak apalah, hot ni saya sekadar nak suruh awak faham cara buat je. Sepatutnya tak boleh negatif sebab A tu dia mesti di antara tersama dengan 1. Dia kecil pada 1 tak boleh. Okay. Tapi tak apalah untuk soalan ni sebab cikgu nak suruh faham cara buat. Okay, jadi kalau soalan ni mungkin akan campur dah kat sini. Baru tu. Okay. So, soalan C pula. Okay, soalan C. Soalan C mana? 3 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Okay, campur dengan 5.2. 5.2 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, sekarang ni kita nak samakan dia punya kuasa dia. Kuasa ni nak samakan kepada yang mana? Hak besar lah, kepada negatif 4. Jadi hak ni lah hak kena ejahnya. Jadi sama dengan hak ni dah ejah. 3 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Sama dengan, hak ni nak ejah mana? 5.2 darab dengan, misalnya ni dulu 10 negatif 4 sebab nak samakan negatif 4. Okey, darab dengan 10 negatif 4 nak jadi negatif 5 atas nak kan? Tolak dengan 1 lah sejauh 10. Okey, 10 kuasa negatif 1. Dapat negatif 1. Negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. Jadi ni senang lah. 3 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Campur dengan ni kita kena ejah sebab dia negatif ni, so awak kena gerak dia 1 ke sana. Okey, 0.52. Okey, darab dengan 10 kuasa negatif 4. Okey, dia dah punya ni sama dah punya kuasa. Baik lah, lepas tu campur je lah. So, 3 dah kurungan 3 campur dengan bawa susun 0.52. Okey, dah kurungan darab dengan 10 negatif 4. Okey, sama dengan 3.52 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Itu sahaja. Ni kita pakai faktor lah. Pongok dia boleh. Darab dengan 10 kuasa negatif 4. Okay, itu sampai soalan nombor 3. Ni awak rasa kalau rasa tak faham lagi, awak boleh tengoklah contoh-contoh dalam buku dan jawab balik soalan ulang kaji yang kita buat itu. Seterusnya untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni awak kena ringkas soalan ni, awak dekat tapak ni. Okey, namakan bagi poligon tersebut. Okey, 6 sisi. 6 sisi. Nama benda? Poligon dia. Ingat tak kalau 6 sisi? 6 sisi, 5 sisi, 7 sisi. Okey, 6 sisi nama dia benda? Hexagon. Ingat balik ni. Okey, dah kalau soalan ni lagi 7 sisi. 7 sisi nama dia apa? Heptagon. Okey, 8 sisi. 8 sisi nama dia benda? Oktagon. Okey, saya tambah sikit lagi lah. Okey, saya tambah lagi. Okey, 5 sisi. 5 sisi benda? Pentagon. Okey, 5 sisi pentagon. 9 sisi. Nanogon. Okey, 10 sisi.
Dekagon. Tolong ingat ni, semua ni tolong ingat. Hafal. Okay, biasa tanya soalan gini. Tanya soalan mudah-mudah je, betul-betul ni nama benda-benda. Nak tengok awak ingat betul. Okay, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Dia tanya, hasil tambah sudut keluaran. Sudut keluaran bagi sebuah poligon. Okay. Katakan betul ini. Saya buat anda ayat je lah ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nang, nama dia mana Nang? Jadi sudut keluaran yang mana? Ni sudut keluaran ni. Jadi tanya jumlah sudut keluaran berapa. Okey. Ni saya ambil ayat dalam buku kan. Hasil tambah sudut keluaran sebuah poligon ialah 360 darjah. Poligon nak kira lah. Heksagon ke, heptagon ke, oktagon ke, semua kalau campur dia akan jadi 360. Dan warna dia sama cikgu. Yelah kalau dia sisi dia banyak. Okey, kalau sisi banyak gini-gini tau. Jadi maknanya okey, berbahaya. Okey. Gini. Gini. Jadi dia punya sudut ni makin kecil lah. Tapi jumlah dia semua ni mesti 360 darjah. Balik pada 360 darjah. Cuma beza dia di antara sudut ni mungkin nilai dia makin kecil kalau yang sisi makin banyak lah. Sisi sikit sudut dia makin besar. Tapi jumlah keseluruhan dia mesti tetap balik pada 360 darjah juga. Okey Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 tu dia suruh awak label tau. Okey, soalan nombor 6. Okey, jadi awak kena ingatlah untuk A tu. A tu apa? A tu adalah perentas. Ni bulatan ni. Bulatan form berapa awak belajar bulatan? Bulatan form 4. Pak-pak awak boleh tengok balik. Pak-pak perentas kalau A tu. Okey, B adalah dia kalau panjang tu kan. Dia panjang lepas tu dia belah titik tu tengah tu. Itu adalah diameter. Okey, kalau C tu dia. C tu dia sampai separuh je. Sampai kat titik tu separuh je. Itu adalah jari. Okey, untuk D tu apa? D tu hak titik tengah tu lah. Itu adalah pusat. Okey, pusat pada bulatan ni dia akan tanda kosong je. Okey, di titik itu kosong. Ni ada maksudnya pusat. Dia tak ada tanda-tanda lain. Tak ada kata tanda bentuk lain lah. Bentuk pi ke, bentuk huruf A ke. Biasanya ia akan tanda ia akan guna titik ni. Pusat bulatannya adalah O. Tak ada bentuk-bentuk lain, tak ada bentuk pi ke, tak ada. Bentuk pi tak ada. Bentuk huruf pun ada cikgu rasa dia tak buat. Maknanya akan bentuk kosong. Titik kosong. Tu adalah pusat. Okey, jadi awak kena ingat juga kat situ cikgu buat ni luas bulatan ni. Luas bulatan. Sebenarnya cikgu nak awak ingat formula dia luas bulatan ni. Tapi awak boleh refer lah luas bulatan ni, boleh refer dekat depan. Biasanya dekat depan soalan tu dia ada sedia formula. Jadi boleh tengok situ luas bulatan bersama dengan bersama dengan pi J kuasa 2. Kalau awak ingat dah lagi senang lah yang refer depan. Luas bulatan bersamaan pi J kuasa 2. Okey. Seterusnya soalan akhir, soalan nombor 7. Cikgu ada sedia lagi ni, tapi tak apalah, selebihnya kita bisa mendepan. Soalan nombor 7, dia adalah nisbah. Nisbah awak belajar masa bab 1 ya, mula-mula. A nisbah B, sama dengan 5 nisbah B nisbah C bagi 2 sama dengan 4 nisbah
Jadi ingatlah, okey, untuk nilai A ni adalah 5, untuk nilai B ni adalah 3. Untuk nilai B kat sini 4, nilai C kat sini adalah 1. Jadi kalau kita perhatikan sini, B ni ada 2 kali. Jadi kita yang pertama, bila nak suruh samakan A ni sebuah B ni sebuah C sama dengan berapa, kita samakan yang B dah sahaja dulu. Sebab ia ada dua-dua. Okey, ia ada dua-dua. Jadi maknanya kita senang samakan yang B. Okey, jadi sekarang ni tengok mana. B kita adalah 3, nilai kat sini B kita sini adalah 4. Okey, 3 dengan 4. Nak samakan dia. Okey, nak samakan dia ni. Dia senang je, awak darab je lah. 3, ni darab 4, awak ni 4 darab 3. Ni darab 3. Jadi bila awak ni darab dengan 4, okey, awak ni pun awak kena darab dengan 4 jugalah. Jadi sama dengan 5 darab 4 nisbah kepada 3 darab 4. Awak ni pula sama dengan 4 darab 3 nisbah dengan 1 darab dengan 3. Okey, jadi sama dengan 20 nisbah 12 sama dengan 12 nisbah 3. Kan? Nampak tak? Dia dah sama dah. Okey, sama. So, bila sama, awak pun gabung je lah sekali. Oleh sebab itu, A nisbah B nisbah C sama dengan gabung lah. 20 nisbah 12 nisbah 3. Baik. Itu sahaja. Kan? Senangnya kosong lah. Tapi ramai ni orang tak faham pasal dah budak-budak ni kalau buat soalan ni. Saya tak tahulah. Mana lagi nak cover. Okey. Kemudian yang B pula. B dia kata Z tadi buat Z ni. Sebab K sama dengan 4 nisbah 5. Dia akan bagi nombor yang sama kan? Sebab nak usaha awak cari tu. Okay, K nisbah C sama dengan 2 nisbah 3. Okay, jadi K lah. Kita samakan K lah sebab K ada. Okay, jadi sama dengan K kita sini 5 Okay, ni K kita sama dengan apa? 2. Jangan tukar. Sama dengan buat lain ya. Okey, K kita 5, hak ni K kita 2. So hak ni kita darab dengan okey, yang ni kita darab dengan yang ni kita darab dengan 2 sebab kita nak samakan dia. Sebab apa darab 2? Sama. Ni darab dengan 5. Jadi hak ni pun kena darab dengan 2 jugalah. Okey, ni pun darab dengan 5. So, 8 nisbah 10. Okey, yang ni sama dengan 10 nisbah dengan 15. Sama dah kan? Sama dah. Sama dah. So, bila sama, awak pun gabung je dah lalu. Okey, sama dengan 8 nisbah 10 nisbah 15. A, B, C, A nisbah B nisbah C. Okey, sama dengan 8 nisbah 10 nisbah 15. Okey, itu sahaja. Okey, jadi sampai minggu ni untuk hari ni sampai sini lah dulu kita bincang sampai soalan nombor 6 je. Ada lagi soalan lain. Okey, payah-payah warna pun kalau orang payah sangat, banyak sangat, paling kurang kena faham cikgu ajar ni. Soalan ni. Kalau nak lebih faham lagi, bawa boleh refer buku. Okey, kurangnya faham. Ini pada kata kalau ada soalan yang macam ni, awak boleh jawab. Jangan kata banyak sangat ni siapa awak nak kerja. Sebab itulah saya buat fokus soalan-soalan nak kaji ni je. Siang kawak ni saya nak pandu awak. Mana awak kena tahu, mana awak kena ingat. Paling kurang. Jangan kata siapa terkejar-kejar nak tahu belakang.
Jadi hok cikgu ajar pun siapa nak tengok ni. Sebab banyak sangat rasa. Jadi paling kurang hok tengok je hok cikgu ajar fokus hok cikgu cover ni soalan ulang kaji ni. Supaya awak dok kata apa di kepala banyak sangat nak baca. Jadi sekurang-kurangnya fokus hok cikgu cover ni. Jadi tolonglah view saya punya video ni. Okey, jadi cikgu rasa setakat ni saja untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan sama lagi soalan lain untuk minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum. Stay safe, stay home.